Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda yang sedang menonton platform Facebook Finas Malaysia, terima kasih banyak-banyak kena tune in bersama dengan kami dan tentunya anda tertanya-tanya, apa awal buat hari ini dekat sini? Okey. Awal sekarang ni merupakan pengacara untuk rancangan Spotlight di mana dia punya tagline-nya tanpa prejudice, dan saya akan bersama dengan anda tiap-tiap minggu hari Sabtu jam 9 malam di Facebook Finas Malaysia untuk kita bincangkan, untuk kita kupas isu-isu yang berkaitan dengan industri seni di mana mereka akan bersama-sama dengan kita mengupas isu-isu yang kita bentangkan tiap-tiap minggu. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang kita akan bongkar, cerita-cerita yang selama ini terpendam, cerita-cerita yang selama ini orang kata jarang kita bincangkan. Di Facebook Finas Malaysia inilah anda boleh turut serta bersama kami. Jangan lupa like, komen dan juga share kan kita punya live ini. Kita bersiaran secara langsung dari Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Finas, kerana rancangan ini dibawakan oleh Finas. Dan sambil-sambil share tu, anda juga boleh berikan kita sedikit komen dan cadangan. Sebentar lagi kita akan ada tetamu-tetamu yang akan bersama dengan saya untuk membincangkan isu ini. Tapi yang penting tiap-tiap minggu kita akan ceritakan isu-isu yang merangkumi filem, drama, televisyen, teater, pengiklanan digital dan juga dasar-dasar industri kreatif. Dan tentunya kita dah simpan satu topik yang sangat sensitif dan juga sangat panas untuk episod yang pertama. Kita akan tampilkan dua orang yang akan berbincang dengan kita sebentar lagi. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan apakah topik yang kita akan bincangkan minggu ini. Tahun demi tahun kita melihat penggiat seni berusaha menghasilkan filem yang berkualiti dan mampu menarik minat penonton. Meneroka naskah tempatan antara seni dan nilai komersialnya, melihat penghasilan dan pencapaian karya Malaysia, terutama selepas lebih setahun sejak projek Oscar dilancarkan dalam mengupas persoalan apakah Malaysia bersedia untuk pasaran antarabangsa? Geran, Peka, Mimalan, Reda, Crossroad, Wan Tu Jaga antara filem yang mendapat pengiktirafan antarabangsa namun gagal secara komersial apabila memasuki pawagam tempatan. Majoriti daripada 50 filem tempatan dengan kutipan terbaik yang disenarai Finas, antaranya Polis Evo, bagaimanapun mengutip RM17.74 juta di box office tanpa sebarang pengiktirafan antarabangsa. Tapi apabila berlawan hidup Infeksi Zombie yang berlatar budaya masyarakat Iban dipromosi sebagai pemenang 20 anugerah daripada 10 festival luar negara, mutu pengiktirafan pula dipertikaikan. Soalnya, antarabangsakah filem Malaysia atau hanya mimpi di siang hari? Di manakah sebenarnya kedudukan karya tempatan apabila sebahagian pembikin filem masih terkial-kial meraih perhatian audiens sendiri? Wow. Itu dia panas topik kita minggu ini. Antarabangsakah filem kita? Itu satu persoalan yang sukar nak dijawab lah, sebab ada di antara penerbit-penerbit filem yang memilih untuk mengkomersialkan filem mereka supaya mendapat pulangan, dan ada juga penerbit-penerbit filem yang buat filem untuk meraih pengiktirafan. Jadi satu topik yang sukar untuk kita kata yang mana yang betul, yang mana yang tidak. Tapi kita akan bawakan dua orang panel yang akan bersama dengan kita. Tapi sebelum itulah, macam saya katakan tadi kan, ramai orang-orang di Malaysia suka tengok wayang. Apabila disogokkan dengan filem-filem yang bergenre relax, yang boleh membawa family, yang tak perlukan mereka banyak berfikir, itu secara tak langsung kadang-kadang menjadikan filem itu filem yang mendapat kutipan box office. Tapi ada juga filem-filem yang diangkat ataupun diiktiraf di peringkat antarabangsa tidak mendapat sokongan ataupun tidak mendapat orang kata kutipan pecah panggung. Jadi satu isu dan sebenarnya satu topik yang sukar untuk kita jangka sebenarnya. Sebab itu kita akan bawakan dua orang ini. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda kita orang kata imbas kembalilah filem-filem yang ada sepertinya filem Geran, Reda, Mimalan, Peka, Crossroad, Wan Tu Jaga, pengiktirafan luar negara yang diberikan kepada filem-filem yang saya sebutkan tadi itu, orang kata boleh dibanggakan, menaikkan nama Malaysia di mata dunia dan sebagainya. Dan juga ada filem-filem yang macam kita dengar tadi di sedutan kita punya clipping tadi. Contohnya Polis Evo dengan kutipan 17.74 juta. Memang orang kata pecah panggung dekat Malaysia, tapi bila kita hantar keluar, orang kata tidak dapatlah orang kata membawa pulang anugerah-anugerah yang berada di peringkat antarabangsa. Itu satu topik yang saya sendiri tertanya-tanya, dan saya pun sebenarnya nak tanya kepada
tetamu kita, tapi nak tahu siapakah tetamu kita. Orangnya sangat disegani, sangat hebat. Saya rasa kalau saya nak ulas satu-satu pun susah. Jadi apa kata kita tengok VT ini, siapakah yang akan bersama kita dalam Spotlight. Aku datang dari Medan. Wan, kau nak jumpa? Okey, awak nak ucapkan selamat datang kepada dua orang yang cukup saya segani. Gaz Abu Bakar, pengarah dan penerbit, pelakon dulu dan juga Mr. Ray Lee. Terima kasih kerana sudi datang ke studio Finas hari ini untuk sama-sama kita bincangkan isu yang macam saya katakan tadilah. Tapi sebelum itu, kepada anda penonton-penonton di rumah yang sedang menyaksikan kita di platform Facebook, jangan lupa macam awak katakan tadi, anda boleh komen, like dan jangan lupa untuk sharekan kita punya live ini supaya lagi ramai rakan-rakan anda di luar sana yang minat industri kreatif ni, yang sering tertanya-tanya, kenapa filem kita macam ni? Kenapa filem kita tak pernah menembusi pasaran antarabangsa dan sebagainya? Itu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Walaupun orang kata, Mr. Ray, kita ikut SOP pun ikut SOP lah. Tapi hari ini panas tetap panas. Kita nak bincangkan. Sudah panas tak? Panas, dua baju sini. Oh, dua baju panas. Dan bukan mereka berdua saja, kita juga ada dua orang tetamu yang kita akan buat video call sebentar lagi secara maya. Tapi sebelum tu, Gas, tengah sibuk apa sekarang ni? Shooting tak boleh. Boleh shooting ke dah? Oh, tak boleh. Belum lagi. Belum lagi ya. Jadi macam mana, Gas? Pandemik ni merubah orang kata industri perfilman kita tak agak-agak? Definitely. Dia merubah. Terutama sekali daripada segi persiapan untuk buat filem, buat drama, buat TV, buat apa saja yang berkaitan dengan industri kreatif. Daripada segi SOP, daripada segi dah vaksin ke belum, dah double dose ke belum. Dan cabaran itu lagi kata orang agak mencabar sebab terutama sekali filem. Betul. Sebab Ada yang sangkut? Ada yang sangkut dan ada juga bila panggung dah dibuka pun kapasiti penonton tu dah berkurangan 50%. Betul. Jadi sale semua tu kena fikirkan. Jadi producer yang nak melabur dalam filem yang akan datang pun kena fikir panjang jugalah sama ada filem dapat mengutip kutipan yang baik atau tidak di pawagam. Kecing dah keluar dah. Dollar sign kecing. Bila kita nak Gaz Abu Bakar, dia punya dollar sign dah keluar. Kecing. 17.74 juta untuk polis Ibu. Congratulations. Okey, Ray. Macam mana you punya kerja, macam Gas cakap lah, tertangguh dan sebagainya, and you are here in Malaysia. Macam mana you tengok industri perfilman Malaysia selepas pandemik? Ya, selamat sejahtera. Thank you Finas, thank you Azari. Basically, filem industri Malaysia saya rasa masih ada harapan lagi. Ada harapan. Sebab kalau kita compare dengan negara-negara lain macam Indonesia, Thailand, mereka pun mungkin lagi terkesan dari kita. Betul. Kerana kita mempunyai banyak macam sokongan dari kerajaan, terutamanya macam Finas, MDEC ataupun agensi-agensi lain macam Cendana, My Creative. Saya rasa memang kita mengurus ini filem, industri filem ini memang dengan lancar sekali. Okey, kita nak teruslah kata straight to the point kepada tajuk kita, antarabangsakah filem kita. Yang sebelah kanan saya ni dia macam banyak pengiktirafan antarabangsa. Yang kat belah kiri saya ni kat Malaysia jangan sebutlah, sebut nama dia je dah memang orang tahu dah. Gas punya filem orang tetap akan pergi panggung dan tengok. Jadi bila you all buat filem kan, sebelum Ray dan juga Gas buat filem, apakah objektif utama? Adakah untuk mementingkan kualiti dan untuk menaikkan taraf filem Malaysia ke mata dunia, ataupun nak fikir memberikan pulangan tak kepada investor dan sebagainya? Kalau nak ditanya saya, kebanyakan yang approach saya ni adalah investor-investor yang kata orang berteraskan ROI ataupun return of investment, dan mereka nakkan of course pelaburan yang diorang laburkan tu mendatangkan hasil. Betul. Jadi secara automatiknya kita kena fikirkan juga apa yang kita nak hasilkan tu adalah dalam bentuk komersial dan
memberi kutipan ulangan box office kepada pelabur. Jadi saya berpaksikan pada ROI itulah. Tapi pada masa yang sama juga saya tak nak compromisekan quality. Betul. Quality ataupun the look and feel international yang saya cuba bagilah. Mungkin cerita tu dilakukan penggambarannya dilakukan oleh pelakon-pelakon tempatan, tetapi daripada segi penceritaan, daripada segi sinematografi, daripada segi teknikalnya, saya cuba sehabis baik untuk memberi taraf international. Antarabangsa. Ya. Okey, macam Ray pula. Ya, Soalan yang sama, sebelum you buat filem, what's your target ataupun you punya orang kata benda yang drive you untuk buat filem? Filem pertama yang saya terbitkan dan saya mengarah ini Belaban Hidup, actually kita memang buat untuk membina satu industri filem di Sarawak. Terutamanya filem-filem Iban di mana pengarah penerbit saya iaitu isteri saya Misha Minut yang mencadangkan untuk saya menerbit dan mengarah filem ini. So tanpa apa-apa feature film lah, first feature film tanpa pengalaman, kita memang untuk buat yang terbaik lah untuk dan nak join festival ini pun semua adalah atas keputusan funder dan kita punya EP untuk Selepas membuat filem satu itu marketing. dihasilkan ataupun sebelum? Sebelum itu kita memang tak terasa nak join apa-apa festival. Sebab filem, jujur kata filem ini hampir kita gagal untuk habiskan. Oh. Sebab dia ada banyak faktor-faktor macam faktor-faktor di kita shooting dekat rainforest, dekat hutan dengan kita punya technical problem. Okey. Mungkin ini adalah satu proses yang saya lalui untuk saya menjadi lebih matang. Alright. Okey, kita suka cakap pasal balapan hidup infeksi zombie kan, Ya. yang berlatar belakangkan budaya di Sarawak dan sebagainya. Ya. Bila tengok filem tu, orang kata kualiti ada. Filem setanding filem grade A yang kita tengok di luar sana. Tapi apabila hantar ke festival dan sebagainya, dapat orang kata meraih anugerah-anugerah yang kecil-kecil kan. Adakah itu sedikit sebanyak memberikan efek kepada diri ataupun you tak kisah walaupun kecil janji mengharumkan Indonesia? Belaban Hidup dia merangkul filem-filem festival dari 1 bintang sampai ke 3 bintang. Kita pun kena reject oleh 20 film festival dan ada yang 1 bintang ataupun 3 bintang. Ya. Dan of course yang 5 bintang ini adalah Oscar Sundance yang di mana kita sebagai first feature film maker is impossible for us to join film festival ataupun Oscar. Dia ibarat macam seorang budak yang baru belajar maraton terus masuk Olimpik menang 20 pinggan. kilometer. Itu adalah hampir dia macam kita nak memenangi sesuatu untuk memberi motivasi kepada kita punya team. Tapi dari masa ke semasa filem kita dikategorikan sebagai satu filem seram campy. Campy maksudnya ada segolongan orang yang sangat tak suka, tapi ada segolongan orang yang suka. sangat suka. Dia seperti filem macam Evil Dead, macam Mr. Vampire Hong Kong. Kalau you take out, if you take out the music and the background music of the Evil Dead, the movie is suck. It will looks very biasa-biasa very funny lah. Okay. So campy movie categorized, orang reject tapi tetap ada orang accept. Orang accept macam Marco Pro, macam Yubari, macam Fionis Faircon. It's a 3-star film festival as an official selection. Okey, nak beralih kepada Gas lah. Gas, Puris Ibo menembusi lebih 10 festival filem dunia termasuk Fukuoka, US, Korea dan juga mencatat kutipan box office masa saya katakan tadi 17 juta lebih. Jadi Gas, kiblat komersial dan juga universal, adakah ini kiblat produk Malaysia untuk pasaran antarabangsa? Saya rasa apa-apa saja filem boleh menjadi international Ya. sekiranya terdapat nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang ditampilkan sebagai satu tema atau satu bahagian konten dari filem tersebut. Ya. Contoh macam filem terakhir saya Bulan dan Pria Terhebat. Isu saya ialah isu global Betul. iaitu pemandangan manusia ataupun dalam Polis Ivo isu dia isu penyeludupan dadah. Satu tema yang global, yang international. Tapi dilakukan secara lokal iaitu kita mengambil penerapan international tu ataupun penggunaan daripada segi teknikal look and feel nampak macam international tapi kita meletakkan flavor lokal. Local flavour into Local that. flavor. Sebab tu dalam Polis Ivo ada culture Terengganu, makan dinner sama-sama dengan family, cakap Terengganu, cakap Kelantan. Tapi daripada segi pembuatannya saya terapkan adalah secara international. Okey. Sebab tu filem tu boleh ditayangkan di Fukuoka, di beberapa festival yang lain sebab tema dia tu nampak universal
nampak international. Tapi Okey. bila orang tengok kan orang rasa macam okey, Gas mengeksploitasikan isu-isu jenayah, filem polis dalam filem-filem yang sama seakan-akan filem-filem yang sering dipertontonkan di Hollywood. Jadi kan orang nak tanya adakah filem-filem ini dianggap stereotip? Macam bila orang tengok filem ni alah macam filem Hollywood tu yang Betul. satu lagi tu, dia tak ada rasa stereotip ke? Betul. Itu yang saya cakap tadi. Apa yang saya cuba lakukan ialah mengambil pendekatan penerapan daripada filem-filem Hollywood. Tapi apa yang saya cuba terapkan locally dalam cerita tu ialah macam saya cakap tadi lah, penggunaan bahasa, penggunaan budaya. Ya. Okey, jadi ini dapat ditonton oleh orang luar untuk appreciate local content daripada Malaysia. Sebab tu saya rasa Polis Evo berjaya daripada segi situlah. Jadi orang pun tak boleh nak kata filem ni mengada-ngada ke ataupun shot sendiri, because dia orang dah tengok dah. Menggambarkan. This Buddy Cop semua dia orang tengok. Dia orang tengok Bad Boys, dia orang tengok Little Weapon. Yep. Tapi bila dia nampak culture kita sendiri dalam cerita ni, itu yang dia jadi suka. Dan itulah datangnya konsep ataupun formula box office yang berwajahkan international. Tapi dalam golongan lokal. Dalam golongan lokal. Okey, itu kata dua orang pengarah kita. Sekarang ni macam awak katakan tadi, kita sekarang ni live kat Facebook, anda boleh beri komen dan cadangan. Kalau ada soalan pun boleh utarakan dekat ruangan komen dekat Facebook tu. Tapi sekarang ni kita nak keluar sekejap. Kita nak tanya rata-rata orang kat luar di sana apa pendapat mereka tentang isu ni, antarabangsakah filem kita. Saksikan. Benda ini mahu atau tidak mahu memerlukan teamwork. Skrip kita kena bagus, barisan pelakon kita kena bagus. Dari segi lakonan, teknikal kita, dia merangkul semua. Satu naskah yang ingin dipertontonkan, yang ingin dipersembahkan untuk mewakili apa itu Malaysia. Itu je. Kita tidak boleh bergerak satu orang, tapi satu kumpulan yang sama, satu objektif, iaitu untuk memperkenalkan seni Malaysia di pasaran antarabangsa. Dari segi kita punya pembuatan filem boleh je. Sedangkan cerita yang daripada luar yang nampak biasa, wow, benda tu boleh agung macam cerita, wow, hebat. Sedangkan cerita kita ada lagi hebat pada tu. Tapi hanya kerana apa? Hanya kerana dia datang daripada kita Malaysia. Untuk membandingkan kita punya filem dengan filem luar tu terlalu jauh. Cik Dah yang spoil sebab orang kita yang tidak menghargai cerita kita sendiri. Orang yang tak boleh terima apa yang karya yang seseorang buat tu yang membuatkan benda tu tak jadi apa, nothing. Itu dia pendapat anak seni kita sebenarnya tentang apa isu kita tadi, antarabangsakah filem kita. Okey, tadi awak dah cakap yang kita bersama dengan dua orang pengarah kita di studio ni. Okey, mereka ada di sini, tapi kita nak praktikkanlah. Kita dah lama sangat duduk MCO kat rumah kan. Kita selalu buat Zoom call, Google Meet dan sebagainya. Jadi untuk spotlight hari ini kita akan buat kita punya lintas langsung ke rumah seorang pelakon, pengarah, penerbit dan juga penulis layar yang orang kata bukan sahaja aktif di Malaysia tetapi aktif juga berlakon di negara-negara jiran, negara-negara Asia. Tunggu dia masuk Hollywood. Kita bersama dengan Bron Palare di Thailand. Bron. Halo, Assalamualaikum semua. Hai Bron. Okay, welcome to Spotlight. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa kita dekat Spotlight. Jadi Bron, kita straight to the point lah. Hari ini kita nak bincangkan tentang isu kita, antarabangsakah filem kita. Bron sendiri merupakan anak seni yang dah berlakon banyak filem-filem di Malaysia, dah berlakon dekat luar, dah orang kata bekerja dengan produksi kat luar sana. Macam mana Bron lihat isu ni, antarabangsakah filem kita? Kita ada Wolf of Wall Street, 5 nominasi Oscar, 4 nominasi BAFTA. Tak tahulah nak kata international macam mana lagi kan. Because Wolf of Wall Street duit Malaysia. Kalau dari sudut talent, kita ada percikan-percikan. Tapi kalau kita nak rasa international tu, harusnya benda tu lebih marak dan menyala betul lah. Betul. So, bila kita cakap percikan tu, maksudnya adalah sesekali kita ada Cukin Wah dari sudut lakonan yang memang sangat laku di Indonesia. Kita ada Sai Ming Liang, walaupun lahir kat Malaysia, bukan start dari Malaysia tapi sangat besar, ikon art house peringkat dunia. Kalau yang betul-betul dari Malaysia, kita ada Abang Yue, kita ada Din Said, and then next generation kita ada macam Ariel, and also kita ada Bron Palare. Kalau wajah-wajah yang saya rasa betul-betul di pasaran dan menghasilkan impact dari sudut festival, dan juga ni mungkin Samsul juga pasarannya besar di Indonesia, dan juga menang Asia Pacific. So adalah, maksudnya kita nampak potensi, tapi untuk
untuk kita menilai kata antarabangsakah kita ataupun antarabangsakah filem kita, kita tak cukup konsistensi kot maksudnya. Dan harus kita memikir untuk macam mana lebih konsisten. Tapi kadang-kadang Kak Bron, kalau kita tengok kan, kita punya orang kata pattern lah. Kalau filem tu art sikit kan, kalau filem tu orang kata memerlukan kita berfikir ataupun orang kata deep sikit. Kalau tunjuk kat panggung dia memang suram sangat. Susah sangat orang nak pergi tengok. Orang kata kutipan dia ala-ala kadar je. Tapi kalau filem-filem tu jenis yang komedi, yang senang kita tengok, orang akan terus beri support. Jadi pandangan Bron sendiri macam mana? Adakah masyarakat kita semakin regress? Sebab zaman P. Ramlee ada ibu mertuaku yang sangat heavy. Betul. Penarik beca bukan sesuatu yang senang untuk kalau kita ambil dalam konteks penontonan moden. Banyak filem zaman zaman Jalan Ampas yang sangat challenging juga. Betul. Adakah masyarakat kita menilai ataupun melihat sinema sebagai satu ke level popcorn dah, bukan makanan yang boleh memberi zat dan juga memberi rasa yang sedap, boleh mengenyangkan. Dan salah satu lagi contribution yang paling besar adalah saya rasa bila kita start berfikir ataupun gerakan industri daripada 80s, mungkin late 70s, yang start ambil pendekatan murah dan cepat. So bila murah dan cepat, kita sacrifice good kan. So after 40 years of sacrificing good, now perkataan good tu seolah-olah tak commercial. Seolah-olah bila kita bercakap pasal filem yang bagus, filem yang bagus bukan filem yang buat duit. Dan saya rasa ini adalah paling masalah lah sebab it's two different subject. Okey bro, saya nak tanya kepada Gas yang macam tengah berfikir ni. Betul tak Gas? Mungkin kita dah sogokkan dia orang dengan benda-benda yang simple, yang senang. Bagi benda yang susah sikit dia orang secari. Tak nak lah, susah lah filem tu, tak payah tengok lah, pening. Itu memang tak dapat dinafikan dengan generasi sekarang lah, terutamanya dengan generasi TikTok, Instagram dan sebagainya lah, yang nak cepat dan mudah terhibur. Betul. Okey, jadi kita ni, saya dan Ray, Bron apa semua cuba nak educate penonton-penonton sekarang ni untuk appreciate filem-filem yang berkualiti, yang menghiburkan pada masa yang sama. Dan lepas itu bila mereka semua datang ramai-ramai ke panggung, secara langsungnya kutipan tu macam akan mana naik. kita nak educate apabila kita try nak educate panggung kosong? Macam mana tu? Mungkin Ray boleh cerita. Mungkin Ray ada pengalaman tunjuk kat panggung tak ada orang, tak block. Saya ada beberapa kawan yang memiliki panggung wayang di Seri Kembangan, Emerimo dengan di Subang. Memang kebelakangan 2-3 tahun ini filem Malaysia memang terdapat sambutan. Saya rasa terakhir filem yang masa MCO yang tayang, saya kalau tak silap saya adalah Salina, The Last One. Itu pun kutipan tak memerangsangkan. So bagi saya sebagai penganalisa, sebab saya bukan seorang penggiat filem juga. Saya pun ada bisnes jual gitar, import alat instrumen dari China, dari satu dunia. Sebelum OTT, Netflix, Viu ataupun iFlix ini datang, saya rasa kutipan itu memang sangat memperuntungkan. Tapi selepas Netflix dia open market semua, and then sudah nampak kita punya filem tempatan dekat sinema mulai menjunam lah. Dan semua penonton Malaysia di-expose dengan begitu banyak konten yang sangat liberal, sangat open, sangat complicated. Mereka boleh terima bahasa Korea, Spanish, Italian, dengan seksi, dengan open kind of cinematography. Betul. Tapi kita penggiat filem tempatan harus jadi konservatif. So penonton Malaysia akan sering membandingkan kita punya konten dengan Netflix punya konten. Okey, kita tanya Bron. Bron pernah berlakon di Malaysia, berlakon dekat orang kata international dan sebagainya. Adakah Bron nampak dari segi skrip, daripada segi jalan cerita tu kita masih ke belakang berbanding dengan filem-filem yang Bron pernah beraksi di negara luar contohnya? Talent bukan masalah kita kot. Maksudnya of course raw talent, maksud saya raw talent, tapi craftsmanship sesuatu yang perlukan asahan, perlukan exposure, perlukan masa untuk dia boleh matang. Dan producer yang memainkan peranan. Kalau producer kita semua nak cepat dan murah, dan kita buat je asalkan ada pelawak masuk, nanti buat kelakar-kelakar, nanti ada orang tengok, kita promote, kita cari pelakon yang ada followers yang tinggi. So formula yang bagi saya agak fickle, kan dia akan mengganggu gugat dari sudut consistency quality, the quality output dah jadi fluctuate.
Sebab semua benda yang dibuat tu adalah dibuat asal based on pemerhatian ataupun based on formula marketing yang bagi saya sangat lazy dan sangat convenient. There's no marketing effort being put. So bila kita latihkan our ecosystem dalam keadaan itu, talent apa yang kita nak lahirkan? Sebab kru kita pun kita tak dapat lahirkan because diorang bekerja dalam equipment tak cukup, kerja 26 jam satu hari, tak ada OT. So semua kalau kita nak pokok tu perlukan tanah yang cantik, cukup udaranya, temperature yang just nice. So the condition of the ecosystem yang lebih penting bagi saya kalau kita nak ke arah itulah. So ekosistem yang silap. Kita telah kata terlalu sinonim dengan ekosistem yang ada dekat Malaysia ni. Kalau kita nak ubah, kita harus ubah tapak semaian kita lah. Wow. Sebab kalau nak tunggu pokok besar, nak adjust memang sesekali lah. Maksudnya ikut rezeki Tuhan bagilah kan. And jangan lupa kita orang Muslim, orang Islam kan. So bila penindasan terhadap kru dan apa semua ni, so Bron kena sambut cabaran. Doa yang pada kru macam mana yang nak ni, kalau kru pun menyumpah producer, macam mana filem dia nak menjadi benda yang lebih elok kan. So last kali dia kitaran itu kita tak dapat lari pada hakikatnya. Okey, satu soalan saya nak tanya. Saya teringin saya nak tanya soalan ni. Bron, katalah kat Malaysia ni orang offer Bron satu filem yang tak mencabar minda, macam Bron kata tadi, tak ada zat lah. Tapi pulangannya lumayan. Contohlah dia punya zat dari segi fulus wang ringgitnya lumayan. Apa persepsi Bron daripada situasi tu? Tak tahu, saya rasa reputasi saya dalam industri selama 20 tahun semua orang tahu perangai saya. So selalunya taklah, kecuali sebab kita buat by buzzing kan. Kalau money it has to be beyond money awal. Kalau money je, then the industry might as well kita stay dalam TV commercial or corporate world or things like that lah. There's a lot more. It has to be meaningful lah bagi saya sebenarnya. Money is part of the thing, but it can't be the only thing untuk fill the whole ecosystem. Alright, okay Bron, kita harap lagi ramai orang kata pelakon-pelakon kita yang berfikiran sama macam Bron, dan Bron pun sebagai orang kata penerbit juga, mungkin lepas ni boleh mula orang kata start kan. Bron boleh start lah apa yang Bron katakan tadi ya. Alright. It's a kerja kolektif lah. Maksudnya kalau kita start talent spotting, there's a lot of work sebenarnya dari sudut talent spotting. Kita nak tengok Gus can achieve his potential. Bila kita cakap kita nak antarabangsa, Gus ada selera antarabangsa, Gus ada potential, an eye for story, for storytelling. Kita nak tengok dia capai potensi dia. Kita nak Ariel capai potensi dia. Betul. Kalau kita main cakap retorik and every year we keep repeating the same thing, after 5 years, next Olympic, we still going to discuss the same conversation. Correct. Okay. Apa pun, terima kasih banyak Bron Palare kerana sudi bersama kita dalam Sporat. Thank you so much and all the best. Jumpa lagi Bron. Thank you so much. Jumpa lagi. Thank you. Itu dia. Orang kata datang daripada mulut seorang kata pelakon prolific yang disegani. Okay. Gus, macam mana untuk kita jamu selera masyarakat kita, pada waktu yang sama kita nak jamu juga selera juri-juri antarabangsa di festival filem dan sebagainya? Saya selalu believe, saya selalu percaya yang juri-juri di luar ataupun penonton-penonton maybe daripada luar negara nak tengok culture kita. Okay? Sebab tu Parasite boleh menang Oscar. Alright, as simple as that. Dan semangat yang mereka ada tu lah semangat international. Wajah ataupun jalan cerita tu semua, look, story structure semua adalah international. Tapi bila dikupas, itu adalah culture mereka. Jadi itu yang masyarakat luar nak tengok. Jadi itulah dalam vision saya ni pun sekarang ialah saya cuba mencari jalan cerita ataupun membuat jalan cerita yang saya fikir orang luar nak tengok apa. Maksudnya opposite attract lah maksud tu. Ya. Kalau macam orang-orang kat sana, dia macam filem Gus yang macam action, yang pakai CGI semua ni, bagi dia orang dah biasa. Betul. Tapi mungkin dia nak tengok juga CGI Malaysia ni apa konten dia, bukannya sekadar CGI je. Okey, jadi saya cuba balancekan antara festival material dengan komersial. Okay. Kat situ kita kena bijak lah. Jadi untuk komersial, first kita kena tahu target audience kita siapa. Adakah lokal sahaja filem ni? Tapi kalau dengan ada hasrat untuk filem ni selepas ditayangkan di local cinema, kita nak bawa keluar. Dan bila adanya pemikiran macam tu, kita tahu yang cerita kita yang nak buat ni kena orang luar pun boleh terima dan faham. Daripada segi kontennya, daripada segi tema dia macam saya cakap tadi. Betul. Adakah mereka boleh relate?
Macam tema human trafficking, tema kidnapping, Betul. drug, apa semua kan. Jadi nak bagi lokal pula suka, kita masukkan formula-formula apa yang lokal suka. Mungkin dialek bahasa ke, lawak jenaka ke. Tapi again at the same time kita nak hantar ke festival mungkin Oscar. Mungkin komedi kita tak boleh diterima pakai oleh orang di Europe. Betul. Kan? Jadi Sangat sensitif sebenarnya benda ni. Jadi Dan kita sangat kena intricate. pandailah, kena balancekan between that, and it's not that easy, tapi as you berkarya, as you dah banyak buat all this film and telling a story, Betul. you akan jadi wise lah dan bijak dalam menangani masalah ni. Okey, saya ada banyak soalan sebenarnya nak tanya Ray, tapi sekejap lagi kita akan bawa penonton-penonton kita untuk tengok antara filem-filem box office yang kata berjaya dengan kutipan pecah panggung dekat Malaysia ni. Apakah filem-filem tu? Jom kita balik refresh kita punya memory, kita saksikan BT ni. Bawa ajaran siap. Sesungguhnya mereka orang yang sesat, jauh dari petunjuk. هذا فرعون هذه أمة أستغفر الله Astaghfirullahalazim, Kak Limah. Sekarang ni kampung pisang dah kena ganggu. Tadi apa nak awak nampak Cik Solim dah kena ombak dengan hantu Kak Limah? Ombak? Kerana misi kita seterusnya akan menentukan masa depan Cyberaya. Bagi tahu aku, apa yang kau tahu? Oi! Anak kebenaran nak tidur lah, oi! Menteri, kami yakin boleh selesaikan masalah. Shoot to kill. Jangan bagi dia cross road finishing. Itu. Itu dia antara filem-filem yang berjaya dengan kutipan juta-juta yang membuatkan bukan saja pelakon tapi pengarah, producer yang terlibat, orang kata happy lah kan sebab pulangannya orang kata ada pulangan. Okey Ray, filem-filem yang orang kata Ray buat banyak berunsurkan kemasyarakatan. Contohnya mencerminkan Malaysia itu sendiri kan. Macam you cakap tadi, etnik di Sarawak dan sebagainya. Dan filem-filem ini secara tak langsung mendapat tempat di festival-festival filem. Adakah ini dilakukan untuk orang kata cukupkan kuota? Maksudnya macam Gas katakan tadi, orang-orang di sana opposite attract. Kalau filem action, all this like Fast and Furious and everything, diorang dah biasa tengok. Tapi bila kita kasih yang etnik, yang traditional, yang bagi diorang sangat lain daripada yang lain, secara tak langsung dia memudahkan you untuk masuk ke festival. Is that correct? Saya setuju dengan Gas cakap seperti Parasite untuk memaparkan kita punya budaya, tunjuk kepada satu dunia. Di mana filem etnik, seperti kita tunjuk budaya Iban kepada dunia, mereka langsung, dia tak tahu ini adalah budaya dari Malaysia. So apabila kita join satu festival, tak kira kamu Chinese Malaysian movie, Indian Malaysian movie, or Iban Malaysian movie, you submit to the form, you just klik satu Malaysia saja. Dia tak ada kategori macam Iban, Tamil or Chinese. So secara tak langsung ramai sudah tonton filem kita, walaupun filem kita tak sebesar macam 28 Weeks Later or World War Z, tapi keunikan Iban itu masih di sana. Di mana selepas mereka tonton, mereka kata, oh lepas MCO kita nak pergi melawat Sarawak. Kita mau melawat sungai ini, mau melawat ke gunung ini. Don't you think that they use our film yang kita buat ni sebagai just a filler untuk contohnya festival filem, okeylah ada yang part Asia ni kita masukkanlah filler-filler ni walaupun bagus ke tak bagus ke, you just put that as a filler. Do you think it's actually like macam Gas cakap, kita kena memenang hati penonton antarabangsa. Pada masa yang sama kita pun kena memenangi penonton Malaysia. Betul. Seperti contoh macam Onyomak yang didirect oleh Chiu. Filem dia sangat sukses dekat China. Berpuluh-puluh juta dia dapat. Tapi apabila dia tayang di Malaysia, sambutan dia kurang hangat. So cita rasa penonton China dengan cita rasa China Malaysia is totally different. Then when Chiu direct film, the journey is like blockbuster. So we try to like, I must say it's try and error lah. Sebab kita pun tak tahu
filem Iban ni boleh terima dunia ataupun boleh terima oleh rakyat Malaysia atau tidak. Pening sebenarnya nak faham cita rasa penonton-penonton di Malaysia. Okey, tak apa. Kita rehat sekejap dan sekarang ni kita akan ada satu lagi lintas langsung bersama dengan Ariel Abu Bakar, pengarah filem Grant bersama kita hari ini. Hello. Hai. Oh, kacak bersetanjak orangnya. Ariel. Dengar tak apa khabar? Saya tak dengar lah Ariel. Kita akan cuba untuk orang kata dapatkan mic Ariel tu on sikit sambil Okey, dah. Boleh dengar lagi? Boleh dengar kita orang tak? Boleh. Boleh dengar. Oh, dia ada delay sikit kat sini, tak apa. Okey, Ariel, dia orang kata mengharumkan nama Malaysia tentunya dengan macam ni antara salah seorang pengarah yang mengharumkan nama Malaysia dengan orang kata filem-filem yang bergenre kemasyarakatan Malaysia dan sebagainya. Jadi kita tengah bincangkan tentang isu antarabangsakah filem kita. Saya nak tanya pendapat Ariel sendiri sebagai orang kata anak Malaysia yang dah terlibat dengan filem komersial dan juga filem-filem art ni. Apa pendapat Ariel sendiri? Kita punya filem sebenarnya filmmaker ni dia kena ada satu pemikiran baru, ataupun kita dah sebelum ni kita dah ada 10 ke 20 tahun kita terlalu banyak lambatkan filem-filem yang ialah untuk kita selalu nak memuaskan hati penonton penonton masyarakat kita. Bagi saya bila saya buat filem saya kena ada misi dan visi. So masa saya buat filem saya ada misi untuk mengangkat seni budaya silat tu keluar. Maknanya saya tak fikir pasal benda tu ada collection atau tak. Misi saya nak bagi tahu yang Malaysia ada sesuatu. So masa tu saya dengan nekat dan tekad dengan apa yang saya ada, saya terus buat filem dan saya cuba nak bagi sesuatu dekat masyarakat kita ni ada benda baru. Sebenarnya benda tu bukan baru, tapi untuk zaman sekarang ni benda ni jadi satu benda yang naskah yang macam baru sebab kita dah lupakan warisan budaya tu dah terlalu lama kan. So saya rasa saya kena buat sesuatu lah. So saya kena fikirkan sesuatu yang ada manfaat dan kita nak bagi tahu yang kita ni Malaysia ada satu filem yang orang boleh kata ni filem Malaysia kan. Kita tak tiru orang lain ataupun kita kena cari originality sesuatu naskah tu. Okay, so barulah kita boleh fikir filem tu untuk luar negara ataupun dalam negara. Sebenarnya kita tak perlu fikir pun filem tu untuk ke antarabangsa ke tak. Masalah dia kita kena ada satu misi yang kita nak bagi satu filem tu bagus. Bila bagus, dia tak kisah, dia akan pergi ke mana-mana je yang dia selayaknya. Okey, saya tertarik nak orang kata buka baliklah lembaran sejarah Ariel sikit kan. Ariel antara orang kata seorang yang bekerja dengan kata filem-filem maker komersial, bernaung dengan satu orang kata bekerja dengan pengarah-pengarah yang di mana penaungnya adalah penerbit-penerbit yang orang kata buat filem macam buat roti, 2 minggu siap, seminggu siap kan. Jadi adakah disebab orang kata dendam, dah lama sangat aku buat filem-filem macam ni, bila ada diberikan peluang untuk buat sendiri macam terus 360 ke art movie pula macam tu. Sebenarnya bila saya buat filem, saya tempoh saya untuk keluarkan filem Grant tu saya terbitkan sendiri. Filem tu 10 tahun dalam industri. Masa saya dalam 10 tahun dalam industri filem tu, saya memang banyak acut banyak filem dan filem tu semua filem-filem orang panggil komersial popcorn movie kan. So kita semasa tu sebagai director of photography je. So kita jaga kerja kita je lah. So kita nak kacau pasal storyline apa semua tu kita tak. Bukan part kita kan. So saya rasa bila dah 10 tahun tu saya rasa saya kena buat sesuatu yang bermaruah. Sumbangan saya kepada negara. Kita punya industri tu kena pecah daripada apa yang kita dah buat selama berapa 10 dalam industri masa tu 10 years kan. Saya tak jumpa naskah-naskah yang cuba menunjukkan ni filem Malaysia. Kita tak tiru mana-mana filem kan. Selalu kalau kita buat filem kita mesti ada reference filem lain tau. So
macam mana saya nak dapatkan yang kita ni ada kita ada isu kita, Malaysia ni ada banyak isu, dan kenapa kita tak cari isu tu untuk keluarkan dalam kita punya karya kan. Betul. Kita itu yang saya nak ada itu yang saya nak tanya dekat Gas ni. Sekarang dia macam pandang bawah je kan. Gas, stres tak bila jadi Gas Abu Bakar ni, orang letak tanggungjawab yang tinggi. Kalau orang nak pulangan je, nak blockbuster, nak pecah panggung, Gas lah orang dia. Jadi Gas tak dapat filem-filem yang boleh orang kata memberikan you peluang untuk berkarya, buat lebih art dan sebagainya. Sebab dalam otak you orang letakkan satu tanggungjawab, nak duit. Kan? Tak sempat nak berkarya lah, aku kena buat duit je. Itu sebenarnya menjadi satu cabaran tu, menjadi satu pressure tau. Sebab lepas dah hasilkan Polisi Vo, orang expect more. Betul. Ataupun orang expect as good as Polisi Vo. Betul. So kalau tak dapat, Gas dah hilang touch. Gas dah patut bersara. Tapi saya sebenarnya lagi jealous dengan Ariel sebab Ariel boleh buat filem sendiri. Dan kalau saya boleh buat filem sendiri, saya tahu filem saya apa yang saya nak buat. Yang bukan hanya berpaksikan commercial success je, tapi saya juga nak buat something yang kata orang ada ciri-ciri language filem tu tersebut, yang boleh hantar ke festival apa semua. Saya sebenarnya jealous tengok Ariel boleh buat filem apa yang dia nak buat. Okey Ariel, filem Geran berdiri atas kaki sendiri tanpa dana kerajaan, menang di New York Asian Film Festival dan akhirnya diedarkan di OTT Walgo USA. Semua tu macam Gas cakap tadi, dia jealous usaha Ariel sendiri. Jadi apakah kepuasan yang Ariel rasa bila filem Ariel ni tiba-tiba buat satu filem ni tiba-tiba diangkat menjadi filem bertaraf antarabangsa pula? Sebenarnya saya tak terfikir pun benda tu akan jadi, dan saya rasa saya buat filem saya special filem Geran ni sebab saya tak pernah join apa-apa festival sebenarnya. Di-invite, dijemput untuk join festival filem tu dan dianugerahkan pula best action movie dan Walgo USA tu nak ambil pula filem tu sebagai dia orang punya dalam platform digital dia orang. Dan saya rasa macam saya sebenarnya saya rasa puas hati sebab saya tak perlu buat apa-apa. Saya habis buat filem, orang terima dan orang luar nampak benda tu. So saya tak perlu pergi jaja filem saya pergi untuk tolonglah tengok filem saya, tak. So saya rasa bersyukurlah benda tu. Selalunya orang akan hantar filem pergi festival apa semua kan untuk orang tengok filem dia. So macam saya tak tahu sebab saya first time buat filem dan benda tu dijemput dan saya rasa satu penghargaan yang besar lah daripada festival-festival filem yang saya rasa yang di apa orang panggil yang semua orang nak masuk jugalah festival tu kan, New York Asian Film Festival kan. Dan ada dua festival saya pergi, yang Poland ni satu. Dan saya rasa orang luar lebih menghargai apa yang kita buat. Sedangkan saya rasa kita, maknanya filmmaker kena buat satu benda yang kita jangan terlalu fikir pasal collection sebab kita Malaysia ni dah penat dengan pemikiran tau. So saya rasa kita kena cetuskan satu benda yang kita kena keluar daripada pemikiran yang ada sekarang yang terlalu selesa dan terlalu orang panggil popcorn movie kan, nak gelak habis, lepas tu tak ada impact dia terlalu kecil kan. So alright, saya rasa kita kena buat sesuatu. Terima kasih Ariel, terima kasih. Kita tak banyak masa sebenarnya, tapi itulah kita dapat. Apa-apa pun kita nak ucapkan tahniah sekali lagi dan terima kasih, dan terus menghasilkan filem-filem yang boleh mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Thank you. Tapi nak tambah sikit boleh tak? Boleh. Untuk Ariel, untuk even pengarah filem Roh, Emir Izwan, yang saya risau pada mereka ni ialah apabila mereka dah berjaya buat satu filem yang saya rasa bajet mereka tu rendah. Tak sampai $1 juta pun saya dengar. Ataupun mungkin 1.5 saja, tapi dia punya impact tu besar. Betul. Jadi saya khawatiri penerbit filem lain yang nak offer mereka untuk mengarah, dia bagi sikit je. Dia bagi yang sama juga macam tu. Tapi dia nak result macam tu. Jadi saya kesian kat orang macam ni. Saya kesian kat Emir, saya kesian dekat Ariel, because mereka buat tu pada filem yang pertama ialah passion project. Mereka buat sanggup gadai rumah apa semua macam Francis Ford Coppola apa semua. Bila dapat yang kedua, dia orang kena buat
the mindset of penerbit yang dekat luar tu. Yang hari tu kau boleh buat 700,000, takkan ni kau tak boleh buat 700,000. Itu yang saya tak suka tau. Okey, tak apa. Saya rasa ni yang marah ni. jangan marah. Jangan marah. Gas jangan marah sebab saya ada solutionnya. Tak payah pening-pening. Kalau tak cukup duit, kita tengok VT ni. Finas ada bagi dana. Kita tengok VT ni. Dana-dana yang ditawarkan oleh Finas. So, Mr. Rally, saya nak tanya soalan panas. You tak perlukan dana Finas kan? Saya nak tanya you lah, filem-filem you semua pakai duit sendiri sebab tu you tak perlu nak dapat kutipan blockbuster ke? Gua punya duit mah, gua punya suka lah, mau buat apa, tak ada kutipan tak apa, gua puas hati. Orang nak kecam pun tak apa. Orang nak kecam pun tak apa, gua punya duit. Siapa penggiat filem di Malaysia tak nak dana dari Finas? Betul ya? Saya rasa kalau ada itu adalah, satu rahmat lah. Itu adalah satu bonus kan. Betul. Sebab saya rasa Malaysia adalah satu negara yang sangat friendly towards the penggiat filem. Kalau compare dengan Thailand, Indonesia, saya rasa kerajaan mereka langsung tiada kasih apa-apa dana. Betul. So kerajaan Malaysia sangat prihatin dengan penggiat filem. Thank you Finas. Dari dulu sampai sekarang. Kini dan selamanya. Okey, balik kepada soalan. You cakap yang tu sebab kita dekat dalam Finas ke apa? Ada kan? Tak, ini tadi sejuk lah tiba-tiba. Tadi isi hati lah. Tadi isi hati. Okey, bagi satu dana dekat dia. Okey. Gas, pernah dapat dana tak? Baru nak dapat. Tapi belum sign lagi. Tahniah. Tahniah. So, jadi itu adalah filem pertama saya yang insya-Allah daripada duit Finas dan duit saya sendiri. Insya-Allah itu filem saya. Sebab saya bukannya apa, saya dengar cerita rumah awak ada kolam renang, ada tennis court, betul ke? Tak. Tak. Okey. Hebat. Apa jadi macam tadi Gas cakap, bila orang nak buat next film bagi bajet sikit tapi expect impact dia sama besar. Contohlah you dah pernah buat satu filem 17.37 juta tadi tu. Bagi second one bagi bajet less than 1 million nak impact yang sama. Memang sangat tertekan lah itu. Saya boleh rasai dia sekarang dia punya insting. Ya. Tapi sebab bisnes kan. Ya. Sebab bagi setengah-setengah penerbit mereka layan filem ini macam jual produk saja. Melabur RM5 mau ambil RM10. Melabur 10 mau 20. It's like kalau berterusan macam ni, memang kita punya filem industri tak akan ke mana-mana. Kerana saya percaya, walaupun filem kamu artistik ke, komersial ke, tapi janji luar negara ada sekelintir penonton terima filem kamu. Saya rasa itu adalah satu kejayaan. Walaupun kamu komersial ke artistik ke, ada penonton dari luar nak tonton filem kamu. Tapi duit dah dilaburkan ni, nak bayar balik ke? Kan? Nak dapat pulangan balik ni macam mana? Itu yang menjadi satu masalah dekat industri perfilman Malaysia ni. Sebab ada lagi producer mereka cuma nak pulangannya. Kalau dia melabur RM10 dia mau ambil 10. Walaupun mereka tak nak untung, tapi dari segi publicity dan marketing ni, promosi itu sudah cukup memadai. Contohnya kalau kamu nak tayang iklan 30 saat dekat TV3 mau bayar berapa? Betul. Tapi kerana kamu punya logo ataupun kamu punya nama syarikat muncul dekat filem sana berkali-kali, itu sudah cukup mendapat satu pulangan ROI. Okey, mahal tak nak tanya untuk buat filem, untuk melayakkan filem itu ke festival filem antarabangsa? Banyak tak duit? Ada yang percuma juga. Yang percuma. Sebab macam Yubari Fantastic Film Festival adalah 32 tahun. Mereka akan tayang kita punya filem dekat Jepun. Sempena Hari Malaysia. Itu percuma juga. Sebab mereka suka babak campy movie. Ya. Tapi kita pun kena reject by Screamfest. Kita pun rejected by Washington West Film Festival. Takkan semua rejected film festival saya nak paparkan dekat Facebook. Betul. Okey Gas, bila movie kita ataupun filem kita sedang ditayangkan kan, keluar paper, kutipan tu orang follow up hari-hari. Jadi benda tu secara tak langsung memberikan tekanan kan. Dan muka nak kena jaga Gas Abu Bakar kan. Jadi
Adakah disebabkan benda-benda ni yang membuatkan Gas rasa macam tak apalah, I kompromi lah art, I kompromikan benda ni sekadar nak bagi, buat kata tadi, Aris kata tadi, popcorn movie lah kepada mereka-mereka, tengok gelak-gelak bawa anak bini, happy, balik keluar, tak ada apa-apa pengisian, tak ada zat tadi kan. Jawapan saya, selepas Polisivo saya berhati-hatilah. Saya berhati-hati dengan mana-mana producer atau studio yang nak minta saya buat filem. Berhati-hati daripada segi satu, kalau mereka nak buat action film. Betul. Saya dah in a way saya sekolahkan penerbit-penerbit baru ni akan betapa mahalnya nak buat filem aksi sebenarnya. Okey, nak buat satu sequence ataupun satu scene action tu memerlukan mungkin seminggu nak shoot. Okey, kalau nak yang baik lah. Kalau yang tak nak baik, 1 hari pun dah siap. Tapi tahulah kualiti macam mana. So saya kena educate penerbit-penerbit ni tentang bajet. Okey. So kalau mereka rasa mereka passionate dan nak buat, saya akan jalan dengan mereka. Kalau tak, saya akan angkat tangan, baik saya buat video music, baik saya buat TV series untuk OTT. Itu saya punya prinsip sekarang lah. Jadi bila saya buat the next film after Polisivo ialah iaitu Bulan dan Pria Terhebat, saya berjumpa dengan seorang penerbit yang memahami, yang nakkan kualiti dan nakkan jalan cerita yang lain. Jadi saya pun bagi something yang different juga kali ni. Cuma malangnya sebab pandemik berlaku, filem tu tak dapat ditayangkan di Pawagam dan mendapat kutipan. Tapi alhamdulillah baru-baru ni keluar di Netflix, 5 hari berturut-turut nombor 1 di Netflix untuk Malaysia punya carta lah. So maknanya ada sambutan. Maknanya kalau keluar box office, insya-Allah berjaya, mendapat pulangan yang baiklah. Cuma rezeki tak ada je kan. Okey. Saya nak bacakan kepada penonton-penonton di rumah sana. Kita akan tengok baliklah kita punya statistik ni kan. Kalau kita lihat senarai top 5 filem box office yang kita lihat tadi dalam kita punya VT tadi, yang mendapat kutipan mencecah puluhan juta ringgit. Filem Munafik tadi, Munafik 2 berada di tangga pertama sebanyak 37.74 juta. Hantu Kak Limah 3 catat kutipan 36.23 juta. Ejen Ali The Movie 30.5 juta. Boy The Movie catat 29.57 juta. Dan juga tangga kelima Pascal sebanyak 28.98 juta. Daripada 5 filem tadi, 2 filem tu macam kita tahu tadi, Ejen Ali dan juga Boy mengeluarkan bajet yang sangat besar sebab animasi dan sebagainya. Tapi yang lain-lain tu kan boleh dikatakan sebagai filem biasalah. Especially Hantu Kak Limah dan sebagainya, sangat orang kata senang untuk dilihat. Orang kata pembikinannya pun tak complicated. Kadang-kadang berlakon waktu malam saja kan. Jadi mendapat pulangan yang begitu besar. Jadi Gas dan juga Ria tak rasa ke macam tak payah susah-susah lah spend, tak tidur malam buat animation, buat CGI dan sebagainya. Buat je filem-filem yang kena dengan jiwa rakyat Malaysia. Tapi tak boleh nak mendidik lah. What say you? Nak saya rasa macam kes Hantu Kak Limah, Munafik, dia orang dah ada branding dia sendiri. Munafik ialah Munafik 2. Jadi penonton Munafik 1 dah aware of Munafik 2. Jadi itu yang dia orang keluar tengok. Sama juga dengan Hantu Kak Limah, dah ada branding dia dan pengarah dia berkaliber, Muhammad Khalid. Jadi itu semua faktor-faktor lah yang saya rasa menyumbang kepada box office tu. Jadi untuk satu filem yang baru yang nak cuba nak lawan 30-40 juta ni, saya rasa agak challenging. Betul. Dan perlu satu marketing arm yang sangat besar. Okey. Jadi itu yang saya cakap, kalau pada awalnya saya rasa all this tak ada, kempen marketing semua tak ada daripada penerbit tu, tak ada that vision, saya kata lupakan sajalah. Baik jangan buat. Okey. Baik jangan buat. Baik kita buat bajet rendah yang kita tayang dekat OTT je. Alright. Itu je lah saya punya pendekatan sekarang. Dia franchise lah. Dia macam ada pengikut dia dari beberapa tahun ini. So dah tengok yang first one dan second one, tengok je lah lagi macam tu. Dia just continue. Kasih cita rasa. Dia pengikut saja. Okey. You kecil hati tak bila filem-filem yang you hasilkan diiktiraf di luar negara tetapi kat Malaysia masih belum dapat sambutan? Saya rasa saya tak kecil hati. Saya boleh terima segala kritikan sebab terima kritikan adalah sebahagian dari tugas filmmaker. Dan kena rejected by whatever TV station ke producer ke or funder. It's part of our job, is it? I mean we cannot like, I mean of course when people mencarut kita mestilah melenting. Betul. Komen dengan berhema dengan mencarut itu adalah dua isu yang berbeza. Betul. We accept all the criticism, no problems. But hopefully in next movie we will do the best. Wow, sangat positif. I rasa komen macam itu yang membakar semangat you untuk buat lagi baik. Betul. Sebab kalau dipuji-puji je, you akan berada di comfort zone, di tempat yang selesa dan kamu akan lupa, kamu akan buat sama je.
Ini Sifu sudah taruh uang dalam sambil kocek. Macam polisi bo lah. Polisi bo boom. Lepas tu Pria dia slow sikit Ya, gitu. tapi saya tak pernah berada dalam keadaan selesa. Lepas walaupun polisi pun dah meletup ke apa, saya masih mencari lagi identiti saya sebagai seorang pengarah dan juga saya mencari lagi formula ataupun jalan cerita yang baru untuk penonton Malaysia. Satu soalan saya nak tanya. Layakkah filem-filem yang saya senaraikan tadi, yang mendapat kutipan dekat 30-40 juta tu, bertanding di Oscar? Kenapa gelak? Tak baik tau gelak. Bukan. Macam tak percaya kepada filem Malaysia. Memang layak. Kenapa tak layak? Masalahnya Oscar nak terima ke tak? Nak submit tiada masalah. Submit tak ada Tapi masalah. dicalonkan di nominasi itu ialah lain cerita lah. Oscar ni satu lagi game dia ialah the marketing tu. Dia kena datang dengan melobi tau. Bukannya sekadar hantar je. Oh ya. So melobi tu pun datang daripada pihak-pihak tertentu lah untuk macam Parasite, it's all about melobi sebenarnya. It's all about melobi dan a lot of money spent lah untuk memastikan filem tu ditonton oleh juri-juri yang hebat. Bagi Gus pilih Parasite tu hebat ataupun dia je macam biasa je sebenarnya? Pada saya dia hebat sebab dia menunjukkan satu budaya Korea yang kita selama ni mungkin tak tahu, kita anggap indah je. Tapi dia cuba balancekan antara the richest among the rich kan, yang the poor ni memang paling poor lah. Jadi dan dia balance dan dia ialah satu filem yang ada genre bermacam-macam dalam satu cerita tau. Itu yang membuatkan filem tu berjaya. Tapi filem Rayleigh pun ada tak pasal apa golongan Iban, golongan dia kan, tapi memilih zombie. I nak tanya juga kenapa you pilih zombie sedangkan dekat Korea filem zombie dah orang kata overrated, dekat Hollywood pun dah overrated. Adakah sebab zombie tu is universal membuatkan you nak buat zombie? Sebab filem kita ni started as a short film 2015. Kita buat 2 puak Iban bertarung. Tapi macam ada persatuan yang rasa kalau kita buat puak lain bertarung dengan puak lain macam tak berapa bagus. So kita wujudkan satu zombie ataupun hantu yang di mana tak ada persatuan akan komplain kamu lah. So we combine the pop culture and ethnic culture lah. So it's a good start for us to complete this movie. Tapi kenapa Ray kamu shoot di Perak di Kelly Castle bukan di Sarawak? Tu saya tertanya-tanya sebab lah. kita punya crew the skillful crew berada di Semenanjung lah. Sebab kalau di Sarawak dia punya logistik dengan dia punya kru dia tak berapa. So to bring crew from here to Sarawak agak costly lah. Only pelakon from Sarawak datang sini. Pelakon lah. Ini bermakna Gus tengok filem tu. Bagus. Siapa kata? Boleh kritik, tak ada masalah. Siapa kata director tak tengok filem director lain? Tak, saya pun tengok Polis Iwo. Saya menghormati pengkarya sebab saya melalui apa yang mereka lalu, berada di set pagi, petang, siang, malam, proses tulis skrip semua. Jadi kalau keluar buruk macam mana pun saya hormat karya mereka. Saya tak akan kecam. Okay? Kalau kecam pun maybe buat discussion among friends dan kita orang kupas apa permasalahan filem tersebut. Tapi untuk saya nak openly kritik siapa semua tu, pada saya bukan position saya sebab saya pun sendiri pengarah. Yang saya selalu ingat kalau saya kritik filem orang, saya kena terima apa orang kritik filem saya. Jadi saya always being kata orang respectful dan hormat pada karya-karya orang lain walaupun seteruk mana pun. Tapi kan pernah tak satu kita balik sikit. Pernah tak satu ketika dulu arwah Yasmin Ahmad kan buat filem sangat complicated, sangat memerlukan kita berfikir, sangat art. Dan pada ketika itu ramai orang memuji dan orang mula untuk kata wah, this is a new era of the Malaysian film kan. Filem-filem yang macam sepet dan sebagainya diangkat begitu tinggi sekali. Tetapi apabila orang kata jodoh tak panjang, dia di take over oleh filem-filem yang lebih mudah dan lebih senang. Jadi adakah orang kata, bukan nak kata orang kita tak bersedia, orang kita pernah bersedia. Cuma apabila sering disogokkan dengan benda yang simple, dia orang terlupa. Jadi apabila kita sekarang ni nak educate balik, boleh kot? Boleh, tapi sekarang ni saya rasa penonton dah lebih demand pada kualiti lah. Sebab mereka dah ada banyak benchmark, mereka dah ada banyak reference daripada filem luar. Okay? Filem-filem Korea lah, tak pergi Hollywood lah. Betul. Ataupun filem Thailand. So mereka nakkan kualiti tu, mereka demand a good cinematography, a good action sequence, a good CGI. Jadi kita kena bagi benda tu dan bila kita nak bagi kita perlukan bajet lah. Saya nak tanya Ray, kalau orang our neighbor country, Thailand boleh buat, Indonesia boleh buat, Filipin boleh buat, Jepun boleh buat, kenapa kita yang berada dekat sekeliling dia masih lagi tercari-cari? Apa yang kurangnya? Saya rasa kutipan dekat Thailand walaupun movie ombak pun tak sebesar Munafik tau. Mereka kutip lebih kurang 20 juta ringgit saja. Tapi dari segi okeylah, dari dia punya fighting, dia punya Muay Thai,
memang dia lagi mantap dari kita lah. Sebab mungkin budaya mereka yang Muay Thai tu apa nama dia internationalized. So bagi kita macam filem Puteri Gunung Ledang, saya rasa fighting dia pun okey. Okay, not bad. Cuma kita perlu lagi mungkin kalau bergabung dengan martial art director, koreografer dari luar negara. Benda yang lebih mantapkan international lagi, lah. Mungkin dia akan jadi lebih hebat. Okey, last but not least, mungkin harapan lah. Orang kata road to Oscar tu adakah sekadar angan-angan mak jenin je ataupun satu hari nanti kita akan sampai ke sana? InsyaAllah satu hari saya percaya. Cuma road to Oscar tu saya rasa mungkin satu vision oleh Finas atau menteri untuk kita bersiap sedia daripada sekarang. Bukannya tahun depan kita nak hantar filem untuk road to Oscar. Betul. It's actually progress. Betul. Itulah aim kita. Macam saya pernah dengar seorang menteri berkata, kita kalau sukan kita ada Olimpik. Betul. Kalau filem kita ada Oscar. Jadi kita sekarang tengah persiapkan diri, persiapkan generasi sekarang untuk ke Oscar. Yes. Mungkin ambil masa 5 tahun, 10 tahun kita tak tahu, tapi kita at least start daripada sekarang. Bagi Ray pula? Bagi saya harus memperkasakan lah director macam yang sudah recognized by the International Film Festival. Dan bagi bajet lebih. Macam Gas, macam Ariel, perkasakan pengarah-pengarah begitu untuk melonjat lagi satu tingkat. Bukan melonjak. Melonjak. Memperkasakan tu dah betul dah. Untuk melonjakkan mereka ke persaudaraan antarabangsa. Bukan merojak. Bukan merojak. Okay. Bukan merojak. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak kepada Rayleigh dan juga kepada Gaz Abu Bakar kerana sudi bersama kita. Terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita yang kita bincangkan tadi secara online. Dan kepada anda, terima kasih kerana menonton episod pertama Spotlight Tanpa Prejudice. Kalau ada sebarang komen ataupun cadangan, jangan lupa untuk komen dekat bawah. Jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk sharekan program ini supaya ramai lagi orang kat luar boleh tengok. Dan kalau ada sebarang komen dan cadangan, tulis kat bawah dan insya-Allah kalau ada rezeki minggu depan kita akan cuba baca dan kita akan berikan jawapan kepada anda. Untuk itu kita jumpa lagi. Segala isu dalam industri kreatif kita akan kupas dalam Spotlight. Ingat, tanpa prejudis. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Lepas ni kau akan jadi manusia luar biasa. Kita pecah. Where are they? Angkat dia orang hidup-hidup. Kau tak nampak ke mayat hidup bersepah kat luar?